أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر لنا ولا تعسر على أمرنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan suatu firman-Nya di dalam Al-Quran berdasarkan surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij adalah surah yang ke-70 dalam susunan Al-Quranul Karim. Ianya berada dalam juzuk ke-29. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, boleh lihat dalam suatu ayat, yakni pada ayat yang keempat. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Sadaqallahul azim. Maha benar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafak sembah ta'zim kita pada Allah Azza wa Jalla. Dengan limpah karunia, dengan kasih sayang Allah, pada malam yang berbahagia ini kita diizinkan sekali lagi duduk berhimpun dan berkumpul dalam majlis ilmu kita. Mudah-mudahan dengan kebaikan, mudah-mudahan dengan keberkatan, mudah-mudahan dengan amal kebajikan kita ini hendaknya menjadi dalil dan juga saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla dikala manusia nanti ianya akan bergantung dengan amalnya masing-masing. Suatu ketika nanti mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah pada masa itu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada bulan yang lalu, pada 20 hari bulan 2 2021, kita baru saja membicarakan suatu tajuk, satu fasal yang menceritakan berkaitan tentang pada muka surat 41, yakni menceritakan keadaan manusia bila mana berada di dataran mahsyar Allah Azza wa Jalla. Kita baru membicarakan pada fasal yang pertama bagaimana keadaan manusia itu nanti akan dihimpunkan di suatu keadaan yang mana tempatnya itu Allah mai datangkan, bawa semua manusia itu hadir ke perhimpunan agung manusia. Tidak berkecuali siapapun dia, siapapun di sisi pada pangkat manusia, dia akan dihadapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada hari itu Allah membesarkan zat yang maha zat dengan gelaran Al-Malikul Muluk. Gelaran Allah pada hari itu, Allah banyak gelaran dia. Antara gelaran Allah
Malikul Muluk. Hari itu Allah adalah raja di atas segala raja-raja manusia. Tidak ada raja dah, melainkan hanya senya hari itu Malik. Allah tu dia ketua, dia raja hari itu. Dia ketua pada siapa? Al-Muluk, Malikul Muluk. Baca ni gitu. Allah raja pada hari itu pada sekalian raja-raja, sekalian manusia. Pada hari itu tak ada siapa berkecuali untuk dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan didatangkan, ditampilkan ia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita pernah membahaskan pada bulan yang lalu bagaimana keadaan baginda Nabi menyebutkan kita ini dengan satu gelaran. Nabi bagi gelaran kat kita. Apa Nabi sebut? Innakum mahsyurun. Sesungguhnya orang-orang yang akan didatangkan ke padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Mahsyur, mahsyurun kita. Mahsyar nama tempat, mahsyurun gelaran kepada orang-orang yang akan ditampilkan di hadapan Allah di dataran mahsyar Allah Azza wa Jalla. Dan insya-Allah pada malam ni kita sambung pada muka surat 41 juga di bawah perenggan yang kedua. Allahumma anfa'na bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, bukan itu saja, malahan mereka bersesak-sesak sedang matahari hampir dengan kepala mereka sehingga terasa paling susah dan juga paling panas dalam keadaannya dahaga dan juga ianya berpeluh-peluh. Hanya Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahui perlakuan mereka itu. Takat itu dulu. Kata pengarang kitab, oleh kerana manusia nanti bila mana ditampilkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, kita nak tahu manusia akan bergerak ke dataran mahsyar Allah ni dalam keadaan pelbagai macam. Dalam keadaan pelbagai rupa, pelbagai bentuk karenah manusia. Allah sengaja buat lagu tu untuk manusia dia berfikir apa amalan dia dekat dunia. Sehingga kan ada seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Bahis bin Hakim. Bahis bin Hakim, beliau satu hari ambil cerita ni daripada ayahandanya. Ayahandanya ambil cerita ni daripada ayahandanya. Maknanya Bahis bin Hakim dapat cerita daripada ayahnya, dapat cerita daripada datuk dia. Pilih berganti cerita tu. Yang mana kata beliau, kata Sayyidina Bahis bin Hakim, sami'tu, aku sendiri dia yang dengar, dia kata. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Satu hari aku dengar Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda dengan hadis ni. Bukan dapat orang lain, dia sendiri yang dengar. Innakum mahsyuruna rijalan wa rukbanan wa tujarrauna ala wujuhihim. Sadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku mendengar sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cakap benda ni dekat aku. Apa Nabi cakap? Innakum mahsyuruna, sesungguhnya kamu ini bahawasanya adalah mahsyuruna, akan dihimpunkan, akan dikumpulkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan macam mana? Nabi sebut yang pertama, rijalan. Yang pertama, sekelompok manusia ni datang ke mahsyar Allah dalam keadaan ianya berjalan kaki. Tak apalah, kita pun dekat dunia pun, pergi mana-mana pun jalan kaki juga. Tak apa lagi. Yang kedua, baginda Nabi sebut warukbanan.
Dan ada sekelompok manusia nanti datang ke mahsyar Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dia menunggang suatu kenderaan. Dua. Ada yang jalan kaki, ada yang menunggang kenderaan. Maka yang ketiga kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tujarrauna ala wujuhihim. Kata baginda Nabi, pada hari itu juga kamu akan dipertontonkan. Kamu akan lihat ada sekelompok manusia yang dia ni berjalan. Jalan dengan mukanya ke bawah, kakinya di atas. Kamu tengok nanti kata Nabi. Bila pada hari manusia pakat-pakat berhimpun di hadapan Allah. Waktu orang nak mai ke hadapan Allah tu, ke mahkamah agung Allah, ada manusia dia berjalan guna kaki. Satu. Yang kedua, dalam keadaan ia menunggangi kenderaan. Dua. Ketiga, jangan heran kata Nabi, ada di kalangan manusia itu yang mana dia berjalan, yang mana mukanya ke bawah, kakinya di atas. Sahabat kepelikan benda ni. Setakat jalan guna kaki tu biasa. Setakat naik kenderaan tu biasa. Tapi Nabi sebut nombor 3 ni luar biasa daripada kotak pemikiran manusia. Sampaikan sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, bolehkah sampaikan manusia berjalan guna ke muka dia menghadap Allah Azza wa Jalla pada waktu tu? Sehingga Nabi SAW menyebut, mafhumnya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah mampu menggerakkan dua kaki manusia, apakah mustahil bagi Allah untuk menggerakkan mukanya sebagai untuk dijalankan di hadapan Allah Azza wa Jalla? Nabi tanya balik soalan. Dia tanya soalan, Nabi balas dengan soalan. Adakah ia mustahil bagi Allah untuk menggerakkan muka berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla? Nabi tanya. Dah tentu tidak ada mustahil bagi Allah, kerana Allah itu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah nak benda tu jadi, secara otomatik benda akan jadi. Maka kata pengarang kitab, malahan mereka bersesak-sesak sedangkan matahari berada di atas kepala mereka. Yang paling susah pada hari itu, bahkan bukan kata susah, panasnya sudah tentu. Jadi insya-Allah pada hari ini kita nak membincang kadar matahari kita daripada kepala kita ni jarak berapa. Kalau hari ini kita rasa senang, matahari dengan namanya bumi, bumi adalah planet yang ketiga. Bumi adalah planet yang ketiga daripada sistem solar manusia ni. Yang pertama namanya Utaris. Yang kedua yang namanya Zuhrah. Ketiga yang namanya bumi. Baik, kita duduk di planet yang ketiga namanya bumi ni. Berapa jarak purata bumi dengan matahari? 149,680 kilometer. Jauh. Kalau orang tanya jauh, jauh. 149 juta, jauh lah tu. Oleh kerana jauh dengan matahari kita ni kalau pergi mana-mana bila matahari terik, dah tentu satu benda yang kita kena pakai namanya payung. Nak berjalan kena pakai payung, baru lega sikit, teduh sikit di bawah payung. Yang kedua, kalau lelaki dia pakai spek mata hitam. Yang ketiga, dia kena pakai baju yang nipis. Kalau boleh pakai baju pagoda pun cukup dah. Peluh-peluh nak pakai baju hitam. Gagah lagi baju hitam. Dah lah peluh. Yang keempat, disuruh banyakkan minum air kerana takut badan mengalami hidrasi badan. Yang kelima, disuruh kerap mandi. Supaya badan dalam keadaan suhu yang stabil manusia. Baik. Kalaulah dunia kita boleh uruskan demikian rupa, apakah nasib kita yang berada di padang mahsyar Allah Azza wa Jalla dikala pada waktu itu, bahasa mudah saya, manusia ni dipanggang hidup-hidup oleh Allah Azza wa Jalla. Dipanggang
hidup oleh Allah Azza wa Jalla. Jom kita melihat satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perihal manusia bila mana berada di dataran mahsyar Allah Azza wa Jalla. Hadis ni diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Miqdad radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni Sayyidina Miqdad dia tak ambil daripada orang lain. Dia sendiri yang dengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Satu hari aku mendengar sabda baginda Nabi bagi tahu benda ni kat aku. Apa dia? Idza kana yaumul qiyamah, apabila berlakunya hari kiamat nanti, kata baginda Nabi, udniyat asy-syamsu minal ibad, akan didekatkan matahari itu dengan kepala sekalian hamba-hambanya yang berada di dataran mahsyar Allah Azza wa Jalla, hatta takuna qida milin aw snain. Kata baginda Nabi sehingga adalah di dekatnya sampai dekat kepala manusia itu dengan kadaran 1 mil ataupun 2 mil. Mim ya lam. Kalau bahasa Inggeris, kalau mil ni berapa? 1 mil M-I-L-E. Berapa 1 mil? Cikgu? Ha? 1 batu. 1 batu kan? 1 mil 1 batu. Baik. Kita tengok seorang sahabat Nabi, dia cerita. Apakah makna baginda Nabi tentang 1 mil ni? 1 ataupun 2 mil. Jadi mil ni dia bukan bahasa Inggeris, dia bahasa Arab. Nabi ada sebut pada perkataan mil. Mim ya lam, mil. Qala Salim, berkata seorang sahabat Nabi yang bernama Salim ni. Apa dia? La adri ayyul milain anni. Aku sesungguhnya tidak langsung mengetahui apakah makna baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi maksudkan milain. 2 mil ni macam mana percaturan Nabi yang Nabi nak maksudkan tentang 2 mil ni? Sampaikan dia bersangka. Siapa dia? Sahabat Nabi yang bernama Salim ni, dia bersangka. Musafatal ardi amillul ladzi taqtahilu bihil ain. Aku menyangkakan yang dimaksudkan rasanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 2 mil ini, adakah jaraknya, dia kata, adakah jaraknya semacam mana matahari lah ni nak sampai dekat bumi? Jarak berapa? 149,680 kilometer. Tu pun panas kepala otak kita. Yang kata dekat mahsyar Allah Azza wa Jalla, mataharinya nak dimaksudkan Nabi tentang 1 ataupun 2 mil. Macam mana perkiraan sahabat? Sahabat duk cerita, demi Allah aku pun tak tahu. La adri, aku tak mengerti tentang apa Nabi duk sebut tentang 2 mil ni. Sehingga dia menyangka, dia tu menyangka. Siapa dia? Sahabat Nabi ni menyangka yang aku faham 1 mil ni, agakkan aku, sangkaan aku, macam mana matahari lah ni nak sampai dekat dunia ni. Dan yang kata dekat bumi ni, jarak bumi duduk di planet yang ketiga. Tu pun kita sidai kain kering. Tu pun bila mana sampai musim kemarau, tasik tepin, habis wassalam, kering, pontang. Tu pun bila mana sangat panas sampai kita diberikan satu peringatan. Duduk di rumah, jangan keluar sekiranya kalau tidak ada perkara yang menghalang kamu.
Jangan keluar mana-mana, duduk rumah kalau panas sangat. Sehingga kan kita nampak macam ada fata morgana pada tengah-tengah jalan tu. Macam ada air, padahal bukan air pun. Ataupun kata sahabat Nabi ni, amillul ladzi taqtahilul bihil ain. Ataupun aku menyangkakan bahawasanya yang Nabi maksudkan 1 ataupun 2 mil ini, yang aku faham seumpama taqtahilul ain, seperti batang celak yang manusia guna tu. Batang celak. Tuan-tuan, batang celak pernah kita tengok kan. Kalau orang dulu-dulu tu dia pakai yang guna tembaga tu. Tengok adalah lebih kurang panjang-panjang. Lebih kurang lah panjang-panjang ni. Baik tuan-tuan. Dia ada 2 jawapan. Adakah yang dimaksudkan Nabi 1 mil ataupun 2 mil ini macam mana hari ini yang kata bumi menerima pancaran daripada matahari jauhnya sedemikian, ataupun maksud Nabi yang Nabi maksudkan iaitu kadarannya seumpama batang celak yang lebih kurang panjangnya kita boleh kiaskan macam anak jari kita ni. Fatushiruhum syams, kata bagi Nabi, sehingga kan pada hari itu Allah buat manusia lagu warna. Fatushiruhum syamsu, manusia pada hari itu dia jadi lebur. Dia sangat tak tahan dengan panas. Dia sebab dunia macam mana? Dunia ni dulu dia ada payung, dia boleh berteduh di bawah payung. Dulu dia ada pokok, dia boleh berteduh bawah pokok. Dulu dia ada rumah, dia berteduh bawah rumah. Dulu dia ada aircon, dia buka aircon. Dia panas buka kipas, dia panas dia boleh kipas sendiri guna tangan. Fatushiruhum syams, pada hari itu Allah leburkan manusia di bawah pancaran matahari. Panas. Betul kata orang kita panas. Sehingga kan kata Nabi, fayakununa fil arqi qaqadrin a'malihim, pada hari itu manusia akan tengok umpama Allah akan buat kadar peluhnya masing-masing, di takat mana peluhnya, menurut qaqadrin a'malihim, menurut kadar amal baiknya macam mana. Baik, kita ambil yang pertama. Kata Nabi, faminhum man ya'khuzuhu ila uqbayh. Ada di kalangan manusia pada hari itu yang peluhnya sampai kepada kadar tumit dia. Tumit. Bawahlah, tumit. Ada sekelompok manusia macam mana pun dipanggang oleh Allah Azza wa Jalla pada hari itu, kerana amalannya itu bagus, kadar peluhnya sekadar paras tumit. 1. 2, Nabi sebut, saya tak sebut, Nabi sebut tuan-tuan. Wa minhum man ya'khuzuhu ila ruqbatain. Dan ada nanti sekelompok manusia yang mana kadar peluhnya sampai rukbatain, sehingga dia mencecah yang namanya dekat kepala lutut. Daripada paras tumit dia naik. Ada sekelompok manusia peluhnya kadarnya takat mana? Sampai takat kepala lutut. 2. Yang ketiga, wa minhum man ya'khuzuhu ilal huqwai. Dan akan ada nanti, kamu akan lihat manusia nanti kadar peluhnya bukan sampai takat kepala lutut je. Ada sampai, kata Nabi apa dia? Iaitu huqwai. Sehingga ada yang sampai mencecah pinggang. Dia naik pelan. Yang keempat Nabi sebut, wa minhum man yuljimuhu iljaman.
Pada hari itu nanti kamu akan tengok sekelompok manusia yang mana peluhnya itu akan sampai kepada mulut masing-masing. Akan sampai kepada mulut masing-masing. Sehingga kan baginda Nabi SAW mengisyaratkan yang kata, yang diistilahkan dengan istilah yuljimuhu iljaman. Ni benda apa? Sebab kalau mulut dalam bahasa Arab, famun mulut, famun mulut. Tapi Nabi guna perkataan yuljimuhu iljaman. Sahabat dia rasa tak apa nak faham. Bahasa Nabi ni bahasa sunnah, bahasa tinggi Nabi. Lalu Nabi mengisyaratkan yuljimuhu iljaman. Nabi mengisyaratkan yushiru. Nabi tunjuk ni ada nanti di kalangan manusia ni yang peluhnya sampai pada kadaran mulut depa. Qadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benar sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan kata pengarang kitab, dalam keadaan peluhnya itu, masya-Allah, hanya sahaja Allah Ta'ala sajalah yang mengetahui akan perlakuan mereka tu. Tuan-tuan, cerita kita berada di dataran mahsyar Allah tu, seorang pun tak tahu berapa kadar kita berada. Kita punya masa duduk tu, bukan duduk, kita punya berdiri tu, berapa lama kita nak berdiri pun tak tahu. Tak tahu. Sehingga kan didatangkan salah satu ayat yang saya buka mukadimah kuliah tadi berdasarkan surah Al-Ma'arij ayat yang keempat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan jalan para malaikat naik menghadap Allah dalam tempoh sehari seperti 50,000 tahun bagi orang yang berdosa, kerana banyaknya hitungan akan hisabnya. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, ayat tadi menceritakan bagaimana kalau perkiraan malaikat ini bertemu dengan Allah, dalam jawapan mereka adalah seumpama sehari. Sehari dalam tempoh malaikat ni bersamaan dengan manusia akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Ni berapa kadaran dia? Kata Allah Azza wa Jalla, daripada tempoh itu miqdaruhu 50,000 sanah, 50,000 sanah, yang bermaksud dalam keadaan seumpama 50,000 tahun bagi orang yang berdosa. 50,000 tahun bagi orang yang berdosa. 50,000 tahun adalah fasa bagi manusia berada di dataran mahsyar Allah Azza wa Jalla, yang pada masa tu duk menunggu hitungan masing-masing. Ibu-ibu, saya dan juga ayah-ayah, kita akan berada di dataran mahsyar Allah Azza wa Jalla. Jangankan kata 50,000 tahun, kita berdiri 5 minit pun dah lenguh. 5 minit pun dah lenguh. 50 minit lagi lenguh. Sebab manusia ni kalau dia banyak berdiri, dia tak sesuai. Dia kena ada duduk, dia kena ada baring, dia kena ada menerap, dia kena pelbagai reaksi manusia. Sehingga kata pengarang kitab, di sinilah suatu tempat yang dikatakan sehabis-habis jantan dan sehabis-habis betina, yang sesekali tidak sewajarnya makhluk yang berakal memperlakukan lalai dan juga lupa tanpa ia beramal ibadah.
yang menjadi penyekat dan juga penghalang bagi segala kesusahan seumpama ini. Sebab itu, kata pengarang kitab, dia nasihat. Waktu tu nantilah nak tunjuk segagah-gagah manusia bila mana ia berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Pada waktu itulah dikatakan sehabis-habis jantan, sehabis-habis betina. Maka persiapkanlah amalan. Persiapkan untuk diri masing-masing untuk menghadapi hari kesukaran yang tersebut. Sebab itu, baginda Nabi SAW pernah bersabda, apabila ditanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang cerita hal keadaan mahsyar nanti. Sayyidatina Aisyah bila mana tentang Nabi sebut yahsyuruna al-ibad yaumal qiyamah, akan dihimpunkan akan sekalian manusia itu uratan, dalam keadaan beraurat, wa ghurbalan, dalam keadaan ianya berkulup, wa khufatan, dalam keadaan ia tidak berkasut. 3 benda ni Nabi sebut. Dalam keadaan dia beraurat, dalam keadaan dianya berkulup, dalam keadaan dia tidak berkasut. Dihimpunkan sekalian manusia pada hari itu di dataran mahsyar Allah Azza wa Jalla. Sehingga Sayyidatina Aisyah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi bagi statement macam tu dalam keadaan tidak, bahasa sopan apa dia? Dalam keadaan tidak berpakaian. Itu kalau bahasa kita, bahasa bogel itu tak sesuai dalam hadis. Walaupun kita boleh terjemah bogel, tapi kalau hadis dia kena cari bahasa yang paling halus. Tidak. Dalam bahasa mudah kita, beraurat. Uratan. Boleh saya gunakan. Tapi tak sedap kita ikut bahasa hadis. Kan? Bila mana dalam keadaan beraurat, tidak berpakaian, tidak ada satu benang pada tubuh manusia, pada waktu tu Sayyidatina Aisyah, ayazuru ba'du ba'da ya Rasulullah, apakah manusia pada hari itu tidak melihat antara satu sama yang lain? Ayazuru ba'du ba'da ya Rasulullah. Sebab Sayyidatina Aisyah ni dia pemalu orang dia. Bila Nabi bagi statement macam tu, rasa, oi, biar betul ya Rasulullah. Tapi nak buat macam mana? Nabi kan cakap semua itu betul. Apa kata Nabi? Asyaddu ayyawm. Pada hari itu manusia punya sibuk, tak boleh nak kata apa dah. Terlalu sibuk hari itu. Sibuk yang macam mana nak masukkan? Iaitu pada hari itu tak tahu selepas ni nak jadi apa, lepas ni nak jadi apa, lepas ni nak jadi apa. Mereka duk fikir lepas ni nak jadi apa, lepas ni jadi apa. Mereka tak tahu. Walaupun kita dah mengaji macam-macam kitab dah. Fasa-fasa kejadian berlakunya kiamat. Berhimpun, lepas berhimpun akan ada timbangan, lepas tu titian sirat. Habis titian sirat, lintas, ada yang terjunam, ada yang selamat. Bila sampai di penghujung, ada 2 pintu. Sama ada ke syurga maupun ke neraka. Nampak dah bayangan tu. Tapi hari tu, ilmu kita ditarik oleh Allah Azza wa Jalla. Tak tahu apa yang berlaku lepas tu. Maka bila mana sedemikian rupa, Allah Subhanahu wa ta'ala tampilkan satu ayat, iaitu daripada surah An-Nahli. Surah An-Nahli merupakan surah yang ke-16 dalam susunan Al-Quran. Dia duduk dalam juzuk ke-14. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati, boleh lihat dalam suatu ayat, yakni pada ayat yang ke-111. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud pada hari ketika itu setiap orang akan datang membela dirinya sendiri. Dan setiap orang diberikan balasan yang penuh dan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka tidak dizalimi dan mereka juga tidak akan dirugikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat ni nak menceritakan pada hari itu setiap orang akan datang di hadapan Allah Azza wa Jalla akan membela diri masing-masing. Akan membela diri masing-masing. Pada waktu tu istilah membela diri masing-masing tu apa kata orang kitab tadi? Persiapkan amalan, persiapkan amal soleh, persiapkan ibadah supaya tidak menjadi penyekat dan penghalang kepada kita pada hari itu. Pada hari itu kalau kita bersungguh-sungguh dalam bentuk ibadah, insya-Allah Allah akan selamatkan manusia dalam keadaan amal kebajikan. Dan Allah janji wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dirugikan, mereka tidak akan dizalimi pun bila mana mereka melakukan amalan-amalan kebaikan. Maksudnya setiap kebaikan dan setiap keburukan yang kita lakukan ini akan diperhalusi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kata pengarang kitab, sebab itu orang-orang yang sebenar-benar ianya berakal, tentulah sama sekali tidak sampai hati membiarkan diri mereka termasuk dalam puak-puak yang menanggung kesusahan itu. Orang yang ada akal, dia takkan buat benda yang boleh menjerumuskan diri mereka ni ke lembah kebinasaan. Tak nak. Sebab apa kata tak nak? Sebab tahu dah mahsyar tu bukan tempat yang sesuai untuk kita nak berlagak sombong dengan Allah Azza wa Jalla. Memang tak patut pun. Sebab itu Allah, layanan Allah kepada mereka yang melakukan kebaikan, layanan Allah kepada mereka yang melakukan kejahatan tu padan. Padan dan sesuai. Macam mana kata padan? Macam mana kata sesuai? Bukan saya bagi tahu tuan-tuan. Allah dah maklumkan dalam Quran berdasarkan surah Maryam. Surah Maryam adalah surah yang ke-19 dalam susunan Al-Quran. Dia duduk dalam juzuk ke-16 yang cerita sesuai tu layanan Allah kepada orang yang melakukan kebaikan ni. Macam mana keadaan hal mereka tu? Tuan-tuan boleh rujuk satu ayat, yakni pada ayat yang ke-85. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika mana hari kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla bagaikan suatu kafilah yang terhormat. Apa makna dia? Orang-orang yang melakukan takwa dia ke atas dunia, melakukan kebaikan, taat dia kepada Allah, Allah layan mereka ni seumpama macam mereka ini satu kelompok manusia yang diberikan anugerah dalam bentuk VVIP manusia. Kafilah terhormat. Allah, kalau Allah layan manusia lagu tu pada waktu tu, gembira. Pada hari itu manusia akan menerima kebaikan daripada Allah yang melimpah ruah. Bila Allah cerita kebaikan, dah tentu Allah akan cerita keburukan. Ada cerita baik, ada cerita sebaliknya. Tadi cerita baik, macam mana Allah layan orang-orang bertakwa dalam keadaan dia ni seumpama macam kafilah terhormat. Golongan VVIP punya cerita. Yang baik Allah layan baik. Yang kurang baik Allah layan kurang baik. Macam mana antara ceritanya?
Pada ayat yang sama suratul Maryam, sila lihat dalam suatu ayat, yakni pada ayat yang ke 86 ayat selepas tu. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirada. Yang bermaksud, dan kami akan bawa orang-orang yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla ke neraka Jahannam dalam keadaan dia haus dan juga dahaga. Kita kalau dahaga cari air, tuan. Dahlah hari tu panas. Dahlah hari tu matahari di kepala manusia pun tak tahu berapa meter. Kalau dikatakan betul kata sahabat Nabi, dia ambil tamsilan yang kedua, seumpama batang celak manusia yang kata tak sampai sedengkai pun. Betul-betul berada di kepala manusia yang Nabi sebut fatushiruhumus syamsu. Maka manusia pada hari itu dileburkan, dipanggang oleh Allah sang matahari. Oh, waktu tu apa kita rasa? Tambah dengan ayat Quran Allah sebut wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirada. Pada hari itu manusia yang derhaka kepada Allah akan diheret, akan dibawa ke neraka Jahannam dalam keadaan wirda. Apa dia wirda? Dalam keadaan dia tersangat dahaga. Tersangat dahaga. Allah tuan-tuan. Maka kata pengarang kitab, sebab itu orang-orang yang berakal tentulah sama sekali tidak sampai hati membiarkan mereka termasuk dalam puak-puak yang menanggung kesusahan. Tetapi seandainya dibiarkan juga, maka tetaplah orang itu tidak menggunakan akalnya untuk menyelamatkan diri. Kalau duk buat juga tak tahulah apalah maksud anugerah akal yang Allah bagi ni. Sedangkan akal ini satu anugerah yang Allah bagi hanya kepada manusia je. Tak ada kepada haiwan, tak ada dalam tumbuh-tumbuhan, tidak ada para malaikat. Hanya sahaja kepada yang namanya manusia. Manusia kena hargai anugerah Allah yang namanya akal. Sehingga kan akalnya, kalau hilang akalnya, gugur segala kewajipan dia. Gugur. Bila dia dah gila, bila dia dah hilang kewarasan, bila dia dah tak reti nak membezakan mana baik, mana buruk, mana malu, mana yang tak malu. Bagi dia semua sama. Bila gugur perkataan akal dalam jiwa dia, gugurlah hukum ke atas dia. Sebab itu orang akil balik akil. Akilnya apa dia? Yang berakal. Cukup akal, cukup sempurna. Ditanggung ke atas dia dengan satu istilah, dulu hidup dalam keadaan mumayyiz. Bila mana dia sudah akil dan baligh, atas dia tu dia ada satu gelaran. Apa gelaran dia? Kata para ulama ulama usuluddin kata dia ni diberikan dengan satu gelaran dengan istilah mukallaf. Beban atas dia yang namanya ketaatan, yang namanya larangan, yang namanya suruhan dan juga larangan ni, yang mana dia kena buat, yang mana dia kena tinggalkan. Tu atas dia, atas diri dia. Ada 5 hukum taklifi. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang harus. 5 ni beban atas kita masing-masing. Maka kata pengarang kitab, jadi orang semacam ini tidak boleh kita berkawan dengannya, kerana sedangkan dirinya sendiri pun tidak berasa kasihan, ini kan pula kepada yang lain. Dia bagi cadangan lah. Kita nak kawan-kawan dengan semua orang, boleh kita tahu dunia yang kita ni, kita duduk ni banyak kawan, kita tahu rencah dan juga ragam manusia. Pada zaman Khalifah Harun Ar-Rashid, ada seorang gila ni. Dia seorang orang gila.
pada zaman Khalifah Harun Ar-Rashid, ada seorang ni, dia ni dianggap gila oleh masyarakat. Siapa dia? Syekh Bahlul. Kita panggil Bahlul kan? Ini nama orang. Bahlul. Syekh Bahlul ni pada satu ketika dia pernah berjumpa dengan khalifah pada waktu itu yang bernama Harun Ar-Rashid. Sampaikan bila mana ditahan oleh orang gila ni yang bernama Syekh Bahlul ni, dia ni macam terganggu sedikit perjalanan dia. Ya Bahlul, kamu nak apa? Wahai Harun Ar-Rashid, boleh tak kamu hilangkan kepada aku 3 benda ni? Hilangkan daripada aku 3 benda ni. Jika kamu boleh hilangkan 3 benda ni, nescaya aku akan berterima kasih kepada kamu. 3 benda ni kalau boleh kamu hilangkan, sebab kamu khalifah, kamu raja, mesti mampu punya. Kalau kamu boleh hilangkan 3 benda ni, aku akan berterima kasih kepada kamu, wahai Harun Ar-Rashid. Apa dia? Pertama, wahai Harun Ar-Rashid, boleh tak kamu panjangkan umurku? Orang gila tanya. Harun Ar-Rashid layan tak? Dia layan. Wahai Harun Ar-Rashid, boleh tak kamu panjangkan usia aku? Apa kata Harun Ar-Rashid? Ma aqwa. Mana boleh. Aku bukan Tuhan. Aku bukan Tuhan yang boleh panjangkan umur kamu, wahai Bahlul. Bahlul. 1. Wahai Harun Ar-Rashid, boleh tak kamu tentukan aku ini? Tentukan aku sekarang ni, sama ada aku ni ahli syurga kah ataupun ahli neraka kah? Apa jawab Harun Rashid? Ma aqwa. Mana boleh, aku bukan Tuhan. Aku bukan Tuhan, memang tak bolehlah aku nak tentukan kamu ni syurga ke, ahli syurga ke, ahli neraka ke. Itu kan kerja aku. Baik, soalan yang ketiga. Wahai Harun Ar-Rashid, boleh tak kamu bagi tahu kepada aku, bilakah kematian aku akan muncul? Bilakah hari mati aku ni, hari yang kata hari mati aku ni akan muncul di hadapanku? Boleh tak bagi tahu ke aku? Apa kata Harun Rashid? Ma aqwa, aku tak mampu, wahai Bahlul. Jadi cerita kepada Syekh Bahlul ni kepada Harun Ar-Rashid, rupa-rupanya Harun Ar-Rashid ni telah dipermainkan oleh Syekh Bahlul. Syekh Bahlul walaupun dia gila, tapi dia punya identiti dia pada Allah Azza wa Jalla. Walaupun dianggap gila, tapi soalan-soalan yang ditanya kepada khalifah langsung tak dapat nak menjawab dan tidak langsung boleh memahamkan apa kehendak Bahlul ini. Dan akhirnya khalifah dia tercengang. Dengan sebab 3 benda ini, 3 benda yang aku minta kamu tak dapat tunaikan, nescaya ingat, engkau sang raja, aku seorang rakyat. Kita dua-duanya adalah hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang nak dimaksud oleh Syekh Bahlul? Syekh Bahlul dia nak kata, siapapun kita dekat dunia, hang waras ke, hang gila ke, hang raja ke, hang siapa, rakyat marahin ke, kita ni di sisi Allah Azza wa Jalla adalah sebagai hamba Allah. Tak lebih daripada itu, hamba je. Kerana pangkat dan kedudukan yang membezakan kedudukan manusia. Betul. Allah, Syekh Bahlul namanya. Mudah-mudahan kita dapat tiru. Bukan tiru kebodohan dia dah, tiru kecontohan perangai dia tu. Macam mana dia boleh mengglorifikasikan kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Baik ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insya-Allah akan datang kita akan sambung
Pada muka surat 42 nak menceritakan sedikit bagaimana keadaan manusia nanti, hal keadaan dia bila mana dia tidak berpegang kepada agama Islam yang sebenar. Dan apa cerita manusia bila mana berada di dataran mahsyar Allah yang memerlukan istilah shin, fa, alif, ain, ta marbutah. Syafaat, pertolongan, kecemasan kita ni. Macam mana gaya kita hari tu kita nak pergi jumpa Nabi? Macam mana cerita dia? InsyaAllah kita akan sambung akan datang dengan izin Allah Azza wa Jalla. Baik ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, mohon ampun, mohon maaf daripada saya kiranya tutur kata kurang menyenangkan. Hanya sebenarnya yang baik itu daripada Allah Azza wa Jalla. Kekurangan atau kebodohan dan kelemahan diri saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfiru wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. دعواهم فيها سبحانك الله وتحيتهم فيها سلام وآخره دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أعلم بالصواب.